Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani Adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادات أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sampai kita kepada wa sallallahu, betul ke situ? Ataupun belum? Wa aqarra sudah ke? Wa aqarra saya rasa di situ ya. Jadi tempoh hari kita dah baca alhamdulillahillazi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainat. Kat situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainat. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun terjemahnya segala puji itu tertentu bagi Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya oleh segala kainat ini. Kata musannif, dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainat. Allah yang telah menjadikan, segala puji bagi Tuhan yang telah menjadikan atas menunjukkan bahawa wajib wujudnya itu oleh apa? Oleh jami'ul kainat. Kemudian baru kita masuk wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat. Dan telah menetapkan hujah itu atas esanya ia itu, maksudnya esanya Allah itu, wa infiradihi dan ketunggalannya, kullu makhluqat, siapa yang menentukan, siapa yang menetapkan? Bukti segala makhluk. Kullu makhluqat ya. Kullu makhluqat terjemah dia, dan telah mengaku atas keesaannya dan atas ketinggiannya, ketunggalannya oleh segala makhluk. Dekat dua baris ayat tu, tempoh hari kita dah sebut pada masalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita dah masuk pada apa yang disebutkan tentang alif lam ma'rifah. Jadi alif lam ma'rifah mengenderai makna empat puji itu, iaitu puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Jadi kita dah selesai dekat situ sampai pada perkataan wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat. Jadi inilah tempat permainan apa? Ilmu akidah. Dia kata wa aqarra ala wahdaniyatihi. Wahdaniyah tu maksudnya keesaan Allah Taala. Kalau kita mengambil tauliah, setengah daripada perkara-perkara yang akan ditanya ialah pada masalah wahdaniyah. Sebab untuk mengenal seseorang tu betul akidah dia ataupun tak betul ialah pada fahaman dia pada perkataan wahdaniyah. Wahdaniyah tu maksud dia esa, tetapi semua orang tahu cakap esa, tapi orang tak tahu apakah dia esa. Sehingga orang kata Allah esa, tapi orang masih mengatakan Allah tu bertempat, ataupun mengatakan Allah tu berarah ataupun berjihad. Jihad ni maksudnya arah lah, kiri kanan atas bawah, depan belakang, itu semua arah. Dia kata macam gitu. Tapi dia kata Allah Esa. Jadi kita mengetahui apabila orang tu mengatakan Allah tu ada je tempat, ada je masa, kita tahu dia tak tahu maksud Esa. Jadi kalau nak mengetahui maksud Esa tu,
kita kena ketahui dengan satu wajah, iaitu yang disebutkan di dalam kita punya metod akidah kita, iaitulah pada masalah wahdaniyah kita kena menafikan kam muttasil dan kam muttasil dan kam munfasil. Dekat situ saja baru kita boleh mengetahui seseorang itu akidah dia betul ataupun tidak. Jadi dekat kam muttasil dan kam munfasil tu nanti lagi akan datang tuan-tuan akan masuk pada babnya sendiri. Cuma saya sebutkan secara ringkas dengan bantuan khutbah Jumaat pada tahun 2014. Saya akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan melihat. Cuma kitab tafsir tadi saya tak sempat nak ambil sebab saya datang daripada Zawiyah, kitabnya ada dekat rumah. Jadi saya tak sempat nak tunjukkan. Jadi perkataan tu muafakat dengan apa yang mudah untuk tuan-tuan nampak, iaitu dalam khutbah lah. Sebab kalau saya sebut, tuan-tuan mungkin tak tahu betul ke tak betul ke. Jadi saya akan tunjukkan apa yang berada dalam khutbah. Sebentar saya bukakan. Pada muka surat yang pertama, ini kaitan dengan apa yang tuan-tuan tulis dekat situ ya, yang disebutkan wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat. Jadi nak mengatakan Allah menetapkan yang menjadi bukti bahawa Allah tu esanya itu oleh segala makhluk. Sebab apa makhluk yang menjadi bukti? Sebab makhluk itu ditunjukkan segala sifat dia, maka Allah tak boleh sama dengan sifat makhluk tersebut. Okey, jadi sekarang dekat sini tuan-tuan tengok sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok fokus yang disebut kat situ je. Tarikh tuan-tuan tengok dekat atas je. Tarikh itu 19 Disember 2014. Ini dah lewat sikit, nanti ada yang bulan Februari punya. Ni 19 Disember 2014. Jadi bagi masyarakat, terutamanya ni khutbah Negeri Selangor ya. Khutbah Negeri Selangor. Tu khutbah Negeri Selangor. Sebab masyarakat mereka tak tahu, istimewa pula masyarakat zaman sekarang. Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak ngaji kitab tua. Bila kita tak ngaji kitab tua, kita tak tahu ilmu orang tua-tua. Jadi kita pun ambil daripada ilmu orang baru-baru, maka mereka pun membawakan datang fahaman yang baru. Lepas tu mereka mempropagandakan fahaman mereka itu, mereka katakan fahaman itu adalah fahaman Quran dan Sunnah. Padahal fahaman Quran dan Sunnah adalah fahaman atuk nenek kita. Jadi ini Jabatan Agama telah membantu masyarakat supaya masukkan perkara-perkara ini dalam khutbah. Tetapi malangnya bukan semua masjid baca. Kalau khatib tu dia pahaman Wahabi, dia tak akan baca benda ni. Kalau dia pahaman Syiah, dia tak akan baca benda ni. Jadi perkara ni kadang-kadang tak dibaca dekat masjid. Jadi saya bawa datang dalam kuliah. Saya imam masjid dulu. Jadi saya tahu kes waktu 2014 ni saya masih lagi imam. Saya masih lagi imam di Kemensah. Cuma ketika dua giliran untuk baca khutbah ni bukan giliran saya. Itu sebabnya. Tapi bila saya tanya kepada jamaah tak tahu khutbah tu. Jadi khutbah tu ditukarlah, maksudnya diambil khutbah yang tarikh bila-bila dulu, dibacakan supaya lepas je. Baik. Jadi dia kata dekat sini, dia kata antara tips untuk mengenal pasti ciri-ciri satu pahaman dan ajaran yang songsang dan menyeleweng adalah seperti berikut. Baik, sekarang tuan-tuan tengok nombor 1, senang, mengkafirkan Siti Aisyah, Ummul Mukminin dan para sahabat. Ni pahaman siapa? Jawapan dia pahaman Syiah. Nombor 2, mempercayai dan meyakini bahawa adanya lagi beberapa surah Quran yang disembunyikan selain daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Ini pahaman siapa? Pahaman Syiah. Okay, nombor 3, mempercayai bahawa ketua mereka adalah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW atau Imam Mahdi Muntazar, atau pemuda Bani Tamim yang akan datang untuk memimpin dan menyelamatkan dunia. Ini pun pahaman Nabi barulah, Nabi. Ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Sekarang fokus kita, tuan-tuan tengok dekat nombor 4 dengan nombor 5. Mereka mudah mengkafirkan dan mensyirikkan orang Islam yang bukan daripada kumpulan mereka. Hatta ulama-ulama yang muktabar dan masyhur di kalangan umat Islam seperti An-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Ghazali dan lain-lain. Ini pahaman siapa? Ini pahaman Wahabi. Pada nombor 4 ni, kalaulah orang bertanya, kadang-kadang orang bertanya mana bukti. Kalau orang bertanya mana bukti je, kita memahami orang tu dia tak tahu masalah, dia tak tahu sejarah. Sebab sejarah Wahabi memang kerja dia mengkafirkan orang dan dia bunuh. Sebab tu kerajaan Turki Osmaniyah ketika tu ulama-ulama kita habis kena bunuh, kena sembelih. Siapa yang sembelih? Muhammad bin Abdul Wahab dengan
apa ni lah, dengan kuncu-kuncu dia. Maksudnya dengan dia punya pakatan dia. Dia ada pakatan dia ketika tu sampai Mekah diperintah oleh Saudi. Itu cerita dia. Selepas Saudi memerintah, baru Saudi hancurkan segala perkuburan-perkuburan, segala kubah-kubah yang ada pada perkuburan dengan membawa beberapa adilah yang mereka bawa. Kemudian mereka mendakwa bahawa orang-orang yang bertawasul itu adalah kafir. Jadi nampak tak kata tu? Mereka mudah mengkafirkan orang. Sedangkan bertawasul ni Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar bertawasul. Istighathah Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar. Sama ada kita menyebut ya Rasulullah. Kan kita baca dalam apa selawat kan kita ada kan? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji sampai ya Rasulullah khudh biyadi. Pernah sebut tak? Ya Rasulullah khudh biyadi. Maksudnya ya Rasulullah tolong aku. Jadi orang mengatakan bila kita minta kepada Rasulullah orang tu kafir. Jadi nak kena minta dengan Allah aja. Jadi perkataan tu nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Sebab yang menolong besok hari akhirat Allah bagi syafaat tu kepada siapa? Siapa yang menolong kita ke akhirat besok? Memang hakikatnya Allah, tapi siapa yang mengatakan analaha? Siapa yang akan menolong? Maksudnya siapa yang memberi syafaat? Selain daripada mak bapak, selain daripada ulama, ada satu lagi syafaat uzma, iaitu Nabi Muhammad. Sampai dekat situ Nabi pernah menceritakan sesuatu. Nabi kata, aku akan mengenal umat aku di akhir zaman ialah dengan ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin tu ialah cahaya yang ada dekat muka, yang ada dekat tangan, yang ada dekat muka dengan tangan. Bila kita ambil wuduk, kita lebihkan sikit. Jadi cahaya tu ada dekat muka, ada sampai leher. Lepas tu bila kita ambil tangan, ambil wuduk daripada tangan sampai atas sikit, sampai lengan kita ni, kita ambil. Jadi tangan kita hasil wuduk tu akan bercahaya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat tersebut bahawa Nabi panggil semua umat-umat dia, tapi ada orang yang sebenarnya dia umat Nabi Muhammad tapi dia tak ada ghurrah muhajjalin, dan dia tu Nabi tak kenal dia. Padahal memang dia umat Nabi Muhammad. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia kurang kenal Nabi Muhammad ketika dia hidup. Jadi nak sebutnya, dalam cerita itu menunjukkan Nabi tolong ke Nabi tak tolong? Jawapan dia Nabi tolong. Itu sebabnya sekarang kita diajar yang ikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita buat perarakan lah, kerajaan buat perarakan kan. Kerajaan buat perarakan dekat Dataran Merdeka, buat perarakan peringkat sekolah, buat perarakan peringkat pejabat, buat perarakan peringkat beberapa peringkat lah, peringkat negeri lah, peringkat pejabat lah, peringkat daerah lah, beberapa peringkat. Kenapa buat tu? Sebab nak bagi kenal Nabi, supaya nak selalu sebut Nabi. Lepas tu baca maulid, baca berzanji, sebab nak bila Nabi kata al-baqilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Nabi kata orang yang bakhil tu, yang kedekut, ialah orang yang apabila disebutkan nama aku di tempat itu fala yusalli alaihi, maka dia tidak berselawat kepada aku. Kita selawat sekarang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut Nabi dia tak selawat, Nabi kata dia bakhil. Bila dia bakhil kepada aku, Nabi pun tak kenal dia besok hari akhirat. Jadi riwayat tu menceritakan bahawa Nabi tolong. Jadi ketika kita minta tolong kepada Nabi, hakikatnya kita minta sebab Nabi Tuhan ke sebab Nabi itu Nabi? Jawapan dia sebab Nabi itu Nabi. Memang Allah yang memberi wewenang supaya Nabi itu dapat menolong. Jadi ketika kita sebut ya Rasulullah, walaupun Rasulullah dah mati, dia tak jadi kafir. Tapi pahaman ni yang nombor 4, dia mengatakan kita kafir. Nampak tak? Dia mengatakan kita kafir sampai mereka mengkafirkan ulama-ulama muktabar yang masyhur di kalangan umat Islam seperti Al-Imam An-Nawawi. Yang ini pun kitab tu sangat masyhur. Kitab yang mengkafirkan Imam Nawawi tu, kalau tak salah saya, kitab Tauhid pahaman Wahabi punya lah, Muhammad bin Abdul Wahab punya, ada dalam tu disebut tentang masalah ni lah. Mereka mengkafirkan Al-Imam An-Nawawi, mengkafirkan Ibn Hajar dan mengkafirkan Al-Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Nawawi, pahaman dia pahaman Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20. Jadi dia kata Allah memang tak bertempat. Jadi dia kata, bila kita kata Allah tak bertempat, orang Wahabi cakap Allah duduk atas arasy. Dia kata ini bahas saya ni dekat dalam kitab kita ni yang Wahdaniyah tadi tu. Dia punya cabang dia dekat situ. Jadi bila dia kata hadis kata Allah duduk dekat arasy, Allah duduk dekat langit, siapa yang kata Allah tak bertempat, dia kata kafir. Dia kaedah dia gitu. Jadi dia senang mengkafirkan orang. Tuan-tuan tahu tak apa hukum apabila seseorang tu dah kafir? Hukum kita kat atas orang tu. Bila orang tu kafir, hukum dia halal untuk dibunuh.
Itu sebabnya fahaman ISIS, dia membunuh orang Islam. Sebab dia kafirkan orang Islam, lepas tu dia kata orang ni dah halal bunuh sebab dia kafir. Nampak tak? Jadi pahaman tu datang daripada mana? Daripada karangan-karangan yang dikarang oleh Ibn Taymiyah. Itu sebabnya kerajaan kita, Datuk Ayub Khan, ketika dia tangkap orang-orang Malaysia yang nak menyertai ISIS, nak menyertai ISIS ke apa, ISI ke, CC ke ISIS, saya tak ingat apa namanya, nak menyertai apa kumpulan ISIS tu, Datuk Ayub Khan dia periksa mereka ni dapat pahaman macam mana mereka boleh dapat pahaman mengkafirkan orang ni. Jadi pahaman dia datang daripada pahaman Wahabi. Dia senang sangat kafirkan orang. Okay, sekarang kita terus bawah pula. Yang kelima, mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mempunyai sifat anggota seperti mata, tangan, kaki, duduk bersila, turun naik dan lain-lain. Ini yang kelima. Baik, habislah kita pada khutbah pada bulan Disember. Sekarang tuan-tuan tengok, kita tengok pula khutbah bulan Februari. Ya, ini khutbah bulan Februari 2019. Yang ni 2019 ya. Februari 2019. Juga Jabatan Agama punya disebut beberapa pahaman yang salah. Nombor 4, Millah Abraham. Kemudian yang kelima, Jamaah Islam Jamaah. Kemudian di samping itu, tengok ya, kita ada apa, Rasulullah, kemudian Arkamlah, Tuhan Harun, Zikir Nafas, Ismail Kasim. Kemudian bawah tu, tuan-tuan tengok yang kotak merah yang besar tu, dia sebut ada juga ajaran ekstrim dan sesat yang diimport dari negara tertentu seperti fahaman Wahabi. Dekat khutbah ni jelas sangat sebut sebenarnya. Tapi masyarakat kita kadang-kadang khatib tak baca, ataupun kadang-kadang kita letih bekerja kan. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita letih. Bila kita tertidur, tak dapat yang dibacanya, jadi kita tak tahu. Tiba-tiba datang beberapa ustaz mengajar yang pahaman dia pahaman Wahabi, dia kata Wahabi tak sesat sebab Wahabi ikut Quran Sunnah, dia kata. Sebenarnya mereka bukan ikut Quran Sunnah, tetapi mereka ikut hawa nafsu mereka, tetapi pakai cop Quran Sunnah. Jadi sebenarnya mereka bukan ikut Quran Sunnah. Sebab kalau ikut Quran Sunnah, dia mesti ikut sawat. Sawat ni maksudnya kelompok yang paling ramai. Kalau kelompok yang paling ramai mesti campur daripada zaman Nabi sampai zaman kita sekarang. Jadi kelompok yang paling ramai adalah kelompok Asy'ariyah, sifat 20 tu. Zaman negara kita panggil sifat 20, dekat luar negara tak panggil sifat 20. Tapi itulah 20 sifat tu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dia kata Wahabi mujassimah. Mujassimah ni maksudnya dia menjisimkan Allah. Seperti mana dalam mujassimah ni menjisim. Jisim ni maksudnya ada anggota. Sama macam khutbah 2000 tadi, nampak tak? Mempercayai bahawa Allah benar-benar mempunyai sifat anggota seperti mata, tangan, kaki, duduk bersila, nampak? Dulu sebelum tahun, saya rasa dalam awal 90 ataupun akhir 90, 99 ke bawah, dulu ada satu orang tuan guru, dia cakap Allah sila lendik, dia kata. Tapi oleh kerana dia tu kuat pengaruh dia, susah orang nak kata dia tu Wahabi. Memang pahaman dah Wahabi dah sebenarnya, tapi orang susah nak percaya. Orang ikut. Kesudahannya orang-orang yang ikut jadi fanatik sampai orang boleh terima Wahabi. Tu cerita dia. Satu dekat sini khutbah ni yang dia cakap bersila ni, sebenarnya ada kes dalam negara kita. Yang disebut dalam ni semuanya ada kes dalam negara kita. Tapi masyarakat tak mau belajar, dan yang dipakai adalah fanatik kepada seseorang. Tak mau belajar. Jadi mujassim ialah orang yang mengatakan Allah tu ada juzuk, ada tangan, ada kaki, ada muka, dan naik turun. Kemudian dan takfir. Takfir ni macam saya sebut dah tadi, okey. Dari segi akidahnya mereka tegar mengatakan Allah mempunyai anggota. Dia kata ada tangan, ada muka, ada kaki. Seperti tangan, kaki, wajah dan mata. Kumpulan ini juga suka menjelek-jelekkan dan membid'ah-bid'ahkan perkara-perkara khilaf. Kumpulan ni selalu cakap tahlil tu bid'ah. Tahlil pun bid'ah. Kita buat tahlil, baca Yasin, dia kata baca Yasin hari Khamis malam Jumaat bid'ah, dia kata. Yang sunnah baca surah Al-Kahfi, dia kata. Sebenarnya yang disuruh oleh Nabi SAW itu secara ain memang surah Al-Kahfi. Pun Nabi tak sebut pun kita baca lepas maghrib. Pun Nabi tak sebut. Terpulanglah nak baca sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak ataupun sebelum tidur ataupun subuh Jumaat. Boleh je baca. Tetapi
kalau daripada sudut membaca Al-Quran, sama ada baca surat Al-Kahfi ataupun baca surat Yasin malam Jumaat, sunnah. Jadi sebenarnya tak ada masalah pada nak kata sunnah ataupun tak sunnah. Tetapi oleh kerana ada hawiyah, maksudnya ada perasaan suka nak membid'ahkan orang, jadi kata lepas apa, baca Yasin bid'ah, baca ini bid'ah, kutubah pula apa namanya? Tahlil bid'ah, apa tu, talqin bid'ah. Jadi nampak dia punya ciri-ciri dia. Sebenarnya yang disebut dalam khutbah ni sebenarnya dah senang sangat nak faham. Tak perlu kepada ilmu yang tinggi-tinggi nak faham. Baca khutbah ni senang dah faham. Suka membid'ahkan perkara khilaf dan yang tidak sefahaman dengan mereka. Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pula telah memfatwakan bahawa perkara-perkara khilaf tidak boleh dihukum sebagai bid'ah. Fatwa ini telah difatwakan 31 Julai 2014. Okey, inilah dia. Kalau tuan-tuan perasan dekat perkataan mujassimah tu, kotak kecil tu kan? Mujassimah. Lepas tu anggota seperti tangan, kaki, wajah dan mata. Lepas tu pada khutbah yang ini mempercayai Allah benar-benar mempunyai sifat anggota. Kalaulah orang tu betul-betul memahami wahdaniyah seperti mana yang tertulis dalam kitab ni tadi, yang disebutkan wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqat, maka dia akan menafikan segala kaki, dia akan menafikan segala jisim, dia akan menafikan segala tangan, anggota pada hak Allah Taala. Jadi kalau kita nak tahu orang tu betul-betul dia Ahlussunnah ataupun tidak, tuan-tuan tanya dia apa pendapat dia tentang tangan Allah, kaki Allah. Tanya dia. Kalau dia kata Allah ada kaki tapi selayak dengan Allah, dia Wahabi. Sebab di sisi kita Allah tak ada kaki. Kaki itu sifat makhluk. Allah Tuhan, dia bukan macam makhluk. Allah bukan berkaki, bukan bertangan, bukan begitu. Kalau tuan-tuan ada kekuatan untuk baca bahasa Arab pula, tuan-tuan akan jumpa beberapa kitab bahasa Arab, dia akan sebut Allah tu ada tangan. Lepas tu tangan tu dua pula tu. Maksudnya dia boleh ta'yin, dia boleh sebut lagi tangan tu sebenarnya ada berapa. Nampak tak? Jadi kata kita Allah memang tidak ada beranggota sebab anggota tu nama dia jisim. Jadi tak boleh menjisimkan Allah. Begitu juga dengan tempat. Kalau dia mengatakan Allah tu ada di langit sebab ada hadis, itu belum lagi. Suka saya nak sebutkan tuan-tuan ya. Nak mengetahui seseorang tu benar ataupun tak benar, bukan bila orang tu ada dalil kita katakan dia benar. Tak. Mu'tazilah pakai Quran. Mu'tazilah ada dalil. Mu'tazilah ada dalil tapi sesat. Begitu juga dengan Wahabi, begitu juga dengan Syiah. Mereka dalil mereka Quran juga, dalil mereka hadis juga. Jadi bukan bererti bila orang tu ada dalil je kita kata oh dia ada dalil, dia ada dalil dia sendiri. Tak. Dalil tu mesti mutabiqun lil haq. Maksudnya dalil tu mesti muafakat dengan yang sebenar. Kalau nak tahu mana yang sebenar, itulah dia yang paling ramai, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya bawakan khutbah ni kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak apabila kita berenang-renang dalam ilmu akidah, dia mesti ada label. Kalau tuan-tuan nampak dekat situ, dia ada label. Orang tu disebut dalam khutbah tadi Wahabi. Orang tu disebut dalam khutbah tadi Millah Abraham, kan? Dia ada label-label dia. Jadi label tu perlu. Kalau tidak, habislah. Jadi begitu ya. Saya bawakan ni juga supaya tuan-tuan percaya. Sebab kalau saya cakap sendiri, tuan-tuan cakap mungkin saya dengki, mungkin saya itu, mungkin saya ni. Saya tak ada dengki dengan orang. Saya hanya nak bawa tuan-tuan mati je. Saya pun lagi 2-3 hari pun nak mati juga. Jadi saya bukan pada masalah dengki, bukan. Tapi saya nak tuan-tuan faham macam mana ayah tuan-tuan faham, macam mana atuk tuan-tuan faham. Ayah dengan atuk tuan-tuan tak sesat. Mereka pakai akidah yang kita pakai. Jadi ikut kembali kepada akidah yang sebenar, sebab akidah kita itulah yang sebenarnya mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nak tahu akidah kita tu mengikut Al-Quran dan Sunnah, mesti dia tu bertali-tali. Maksudnya mesti dia turun-temurun. Macam mana kita nak tahu perkara tu turun-temurun? Sekarang kita tengok yang ini pula. Ini adalah sanad Pondok Lanai. Siapa yang berguru dengan siapa yang dulu pernah mengaji dengan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi ketika di Pondok Lanai, semua akan bersanad ataupun bersisilah seperti sisilah ini. Ataupun siapa-siapa yang berguru dengan murid dia. Macam saya pernah pergi ke pondok Ustaz Awang. Ustaz Awang tu pondok dia nama dia Tahzibun Nufus. Ustaz Awang tu nama dia sebenarnya Haji Abdul Wahab. Jadi orang panggil Tuan Guru Awang orang panggil, ataupun Ustaz Awang, ataupun orang panggil Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Jadi dia mengambil ilmu akidah tu daripada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Okey, tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan boleh baca tak tu? Saya tak baca habis ni, cuma saya nak tunjuk belakang. Tengok ya. Aku riwayat ilmu Usuluddin mazhab Maturidi daripada guruku
Said Amin Kutubi, guru Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Daripada Syekh Umar Hamdan, daripada Syekh Mahfuz Termisi, daripada saya tak baca semua ya. Sampai cuma bawah ni contoh tengok sikit. Daripada Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Siapa ni? Mufti Syafi'i Mekah dulu. Okey, sampailah kepada nampak tak ni? Abi Mansur, nampak tak? Imam Abi Mansur Muhammad bin Husain Al-Maturidi. Muhammad bin Husain Al-Maturidi. Ini mazhab Maturidi sebab akidah kita ni akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Okey, sekarang tuan-tuan tengok pula bawah. Aku riwayat. Dapat baca tak? Ni atas ni. Dan aku riwayat ilmu usuluddin atas mazhab Asy'ari daripada guruku yang tersebut hingga kepada Syekh Hasan Dimyati. Ini nanti sambung dekat sanad yang atas tu. Kemudian sampai kepada Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, iaitu siapa dia? Cucu kepada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad ini menunjukkan guru ayah kita dulu berguru dengan tuanku pondok berguru dengan guru Mekah. Dulu ketika zaman Turki Osmaniyah, ulama-ulama semua duduk di Mekah. Ulama-ulama kita lah duduk di Mekah sebelum sampai Wahabi ni. Jadi duduk di Mekah. Jadi semua ulama-ulama kita kebiasaannya mengaji semua di Mekah. Bila ambil sanad Mekah, semuanya sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, mereka adalah orang salaf. Orang salaf ni ialah orang-orang yang lahir 100, 200, 300. Kalau orang nak mengatakan ikut Quran dengan sunnah, mesti ikut ulama yang berada pada 100, 200, 300. Jadi kita ni yang sepatutnya, ataupun kita ni lah yang sebenarnya yang mengikut Quran dan sunnah. Sebab Nabi kata afdalul qarn qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu 300 kurun. Jadi ulama yang timbul pada 3 kurun ni, mereka tu layak untuk mengeluarkan satu tajdid, satu ilmu baru. Itu sebabnya Al-Imam Abul Hasan mengeluarkan mengeluarkan ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni. Jadi mereka tu berada pada kurun salaf. Kita ni yang mengambil ilmu mereka, kita yang sebenar-benar salaf. Jadi kalau ada orang bawa ilmu yang lain daripada sifat 20, sebenarnya mereka bukan salaf. Mereka itulah yang bid'ah sebenarnya. Jadi ini saya bawakan sanad ni dengan khutbah tadi tu, saya kaitkan supaya tuan-tuan nampak. Maksudnya bila datang fahaman-fahaman, jangan lekas-lekas percaya. Sebab al-ilmu yu'tabar bis sanad. Maksudnya ilmu itu nak dikira, nak diantibarkan mesti dengan ada sanad. Sampai dikatakan al-isnadu minad din. Sanad tu setengah daripada agama. Laulas sanadu laqala man sya' ma sya'. Kalau bukanlah kerana sanad, nescaya siapa-siapa saja yang nak bercakap, dia boleh bercakap apa saja yang dia nak bercakap. Jadi boleh dapat situ ya. Baru kita masuk sambung perkataan kitab kita setelah kita faham tadi apa yang dikatakan tentang wahdaniyah. Jadi wahdaniyah tadi tu ada beberapa perkara yang tuan-tuan nak kena ingatkan. Jadi kalau orang tanya wahdaniyah tu apa? Wahdaniyah tu adalah keesaan yang mesti menafikan 3 perkara. Kam muttasil pada af'al, kam muttasil pada asma, kam muttasil pada sifat, kemudian kam muttasil pada zat. Yang itu kena maksud dia. Nanti ada masa saya ambil pula kitab Fatwa Hadithiyah supaya tuan-tuan nampak apa perkataan agama kita tentang kekeliruan dalam mendirikan dalil. Kemudian kata musannif lagi wa khassa wa ja'ala syahadatan ya. Wa ja'ala syahadatain dalilan ala kamalil ahli sa'adah. Dan telah menjadikan ia akan yang mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu bariskan. Dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang mendapat bahagia.
Jadi dekat sini kata musannif wa ja'ala syahadatain, dan dialah Tuhan yang menjadikan dua kalimah syahadah itu dalilan ala kamal ahli sa'adah. Dua kalimah syahadah tu menjadi petanda bagi seseorang itu dia betul ataupun tak betul. Kamal ahli sa'adah, maksudnya kesempurnaan orang yang bahagia. Apa maksud dia? Maksud dia sebenarnya berkisar pada satu hadis. Satu hadis yang diriwayatkan dengan dua riwayat. Jadi seorang periwayat mengatakan Nabi cakap begini, seorang periwayat mengatakan tak, Nabi cakap begini. Riwayat dia begini. Seorang sahabat Nabi meriwayatkan ada satu orang gembala kambing, dia melempang, dia penjaga kambing dia tu ada berbuat salah sampai kambing dia tu terkorban. Jadi dia marah kepada penjaga kambing dia tu, seorang perempuan. Jadi dia pun tampar. Jadi oleh kerana dia dah tampar, dia menyesal. Jadi dia kata, boleh tak ya Rasulullah, engkau tengok budak ni, kalau dia Islam aku nak bebaskan. Jadi Rasulullah pun, satu orang sahabat kata, cerita dia begini, dia kata, Rasulullah pergi, Rasulullah kata, di mana Allah? Lepas tu budak tu pun cakap, fis sama, Allah dekat langit. Lepas tu Rasulullah pun cakap dekat orang tu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi kata, bebaskan perempuan ni sebab dia tu orang yang dah Islam. Kemudian sahabat lain kata, tak, Nabi tak cakap macam tu. Yang Nabi cakap ketika Nabi datang jumpa perempuan tu, Nabi kata, atashhadina, adakah engkau bersaksi bahawa Allah tu Tuhan dan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah? Budak tu kata, na'am, maksudnya aku dah bersaksi. Maksudnya dia pernah mengucaplah dua kalimah syahadah. Dia pernah mengucap, maksudnya aku pernah bersaksi. Jadi bila dia cakap aku dah bersaksi, maksudnya aku dah mengucap, Nabi kata, atiqha fa innaha mu'minah. Nampak tak ada dua cerita? Cerita dia lebih kurang nak membebaskan seorang budak yang gembala kambing ni, nak membebaskan, tapi ada dua cerita. Satu cerita mengatakan di mana Allah, satu cerita mengatakan tak, Nabi tak cakap macam tu. Nabi tanya, atashhadina, adakah engkau bersaksi? Jadi dibahaskan oleh ulama, orang nak masuk Islam secara mutawatir dengan apa? Orang nak masuk Islam, bila tuan-tuan nak masukkan orang tu dalam Islam, dia masuk dengan apa? Bila tuan-tuan ada orang kafir baru masuk Islam, macam mana tuan-tuan nak masukkan Islam? Adakah tuan-tuan cakap di mana Allah? Jawablah di langit. Barulah tuan-tuan tulis dia punya nama, dia dah masuk Islam, kita masuk dalam IC. Adakah macam tu? Ataupun tuan-tuan cakap mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu, dia pun sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna muhammada rasulullah, baru disebut. Yang kita ajar orang masuk Islam macam mana? Jawapan dia dengan dua kalimah syahadah dengan dalam kitab disebut wa ja'ala syahadatain dalilan, dan dialah Tuhan yang menjadikan dua kalimah syahadah itu akan sebagai dalil nak menunjukkan kamal ahli sa'adah. Maksudnya nak menunjukkan kesempurnaan seseorang itu betul kebahagiaan dia. Jadi nak cakap hadis yang mencakapkan Allah kat langit tu tak terpakai. Itu sebabnya ulama mengatakan hadis tu muttarid, sampai Al-Imam An-Nawawi tak meletakkan hadis tu di dalam bab akidah. Jadi boleh faham? Jadi itu sebabnya kalau hanya berpakai hadis tanpa ilmu, maka jadilah kita seperti mana yang disebutkan di dalam fatwa Syafi'i. Dikata apa? La ajhala min sahibil hadis illam yatafaqqah. Tiada jenis kebodohan lebih bodoh daripada orang yang mempelajari hadis, jikalau orang yang mempelajari hadis tu tidak belajar fiqh. Maksudnya kalau belajar hadis, dia merupakan orang yang paling bodoh daripada orang lain. Belajar hadis semata-mata, dia akan jadi orang yang paling bodoh. Ini yang kita tak tahu. Sebab apa yang digembar-gemburkan kita sekarang? Yang digembar-gemburkan kita belajar dalil, betul tak? Sedangkan tuan-tuan pun tak tahu macam mana nak pakai dalil. Boleh tak faham? Itu sebabnya guru Al-Imam Syafi'i, Ibnu Uyainah, apa dia kata? Innal hadith mudillatun illa lil fuqaha. Dia kata sesungguhnya hadis itu menyesatkan. Cuba dengar, ini bukan perkataan saya. Sebab ada orang condemn dia kata perkataan saya. Ini bukan perkataan saya. Ibnu Uyainah mengatakan innal hadith mudillatun. Hadis tu menyesatkan illa lil fuqaha, melainkan bagi fuqaha. Maksudnya ahli fiqh betul-betul, baru mereka boleh pakai hadis, baru boleh nampak jawapan. Tapi kalau tak ada fiqh, baca hadis tu yang kata Allah dekat langit. Kemudian kita mendakwa manhaj Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri mengajar Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk menentukan Tuhan tak bersifat dengan makhluk. Disebut apa? Inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada yang tenggelam timbul.
Sehingga Nabi Ibrahim menggunakan lafaz istifham ingkari. Hadza rabbi. Dia nak katakan macam ni kena jadi Tuhan, tenggelam timbul, naik turun. Dekat situ dah nak menunjukkan manhaj Al-Quran sebenarnya memakai akal dan memakai nas. Itu cerita dia. Kalau tuan-tuan berat untuk memahami, sebenarnya memada. Saya bawa cerita ni supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat nampak dalil saja, dapat nampak cerita. Tapi kalau tuan-tuan susah untuk menampak dalil, sebenarnya memadai dengan tuan-tuan ikut Jabatan Agama dan memadai dengan tuan-tuan ikut atuk nenek tuan-tuan. Sebab atuk nenek kita tak sesat. Yang sesat yang baru-baru ni, yang cakap atuk nenek kita salah, yang cakap sifat 20 Nabi tak ajar. Yang itu yang sesatnya. Yang kita ni tak sesat. Cuma ketika dalam duduk di depan ni saya sebutlah beberapa cerita dan saya sebutlah beberapa hadis supaya tuan-tuan dapat wa'i. Maksudnya tuan-tuan dapat berfikir betul ataupun tak betul. Jadi kalau orang mengatakan hadis tu Nabi kata perempuan tu masuk Islam dengan kata Allah dekat langit, jawapan kita tak. Sebab hadis tu ada dua cerita. Jadi sahabat seorang kata macam ni, seorang kata macam ni. Takkanlah Nabi cakap dua-dua, betul tak? Bila benda tu nampak macam tak tepat, mestilah benda tu jadi keraguan, perlu kepada penghuraian, perlu kepada pendalilan yang lain. Jadi bila bawa datang pendalilan yang lain, ada hadis yang menceritakan tentang apa? Kalau tak salah saya inilah hadisnya disebut umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata aku disuruh untuk membunuh manusia. Maksudnya kalau ketika perang kan, kita bunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadi menunjukkan dekat situ bila orang mengucap dua kalimah syahadah baru jadi Islam. Nabi tak cakap hatta yaqul Allah fis sama', tak. Nabi kata hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata macam tu. Jadi itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tak boleh tolak. Itu sebabnya kita masuk Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan kepentingan yang pertama ilmu, yang kedua guru. Guru tu nak betul. Tauliah ni satu lagi suka saya nak sebut juga tuan-tuan. Jangan bagi masuk dalam surau orang tak ada tauliah. Jangan bagi masuk dalam surau orang tak ada tauliah. Saya cakap banyak kali ni. Jangan bagi masuk dalam surau orang tak ada tauliah. Kalau dia kata ada tauliah, tuan-tuan tengok tauliah dia tu di 2 ke, di 3 ke, di 1 ke, di berapa? Sebab di 2, di 3 baru boleh mengajar agama. Kalau di lain, di 1 boleh tak? Di 1 Kalau yang khas apa? Di 4. Kalau di 4 tu tak boleh. Di 4 tu motivasi. Jadi kalau di 1, di 2, di 3, tengoklah kalau di 1 tu apa Qurannya? Penceramah. Di 2? Kitab. Di 3 apa Quran? Kalau dia di 3, dia boleh baca Quran je. Dia tak boleh ajar akidah ni. Maksudnya kalau dia boleh ajar Quran je, tauliah tu untuk ajar Quran, dia tak boleh ajar akidah. Tuan-tuan tengok tauliah dia betul-betul. Sebab kalau tuan-tuan tak tengok, itu yang dia ajar tuan-tuan benda pelik-pelik tu. Macam-macam lah nanti dia ajar. Itu saya kata benda ni kena sebut. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Saya ada pengalaman dulu saya khidmat di satu tempat pun saya tak nak sebut. Tapi jauh lah daripada sini. Di sana dia tasahul. Bagi semua siapa-siapa yang menceramah bagi. Sampai akhir sekali orang yang datang ceramah tu dia kata boleh boleh makmum takbir, imam boleh takbir selepas makmum takbir. Imam boleh takbir selepas makmum takbir. Makmum dah takbir Allahu Akbar, imam tak takbir lagi. Kemudian baru imam takbir. Dia kata sah sembahyang. Mana dia dapat? Hadis juga. Kemudian dia kata pula tak ada sembahyang sunat. Tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Kan kita sampai hari Jumaat, kan kita sampai masjid. Kan ketika Allahu Akbar azan pertama tu kan, bila masuk waktu tu kan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah habis azan. Kan kita semua bangun, betul tak? Kita bangun sembahyang sunat apa tu? Itu sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Kan kita sunat qabliyah Jumaat. Dia kata yang tu tak ada. Jadi perkara ni memeningkan. Bila dah pening barulah orang sana nak cuba cari solusi. Kenapa sebenarnya jangan bila dah datang penyakit baru nak ubat. Sebelum dia nak datang, tolak. Kita kalau bab penyakit corona ke apa tak pandai pula kita. Tapi kalau pada masalah virus akidah ni, virus corona bawa kita berjumpa dengan Allah, mati. Virus Wahabi jadi murtad tuan-tuan. Kalau kata Allah dekat langit, murtad. Kalau kata dengan cukup syarat dia, murtad. Kalau kata dengan jahalah, kalau kata dengan lafzul hadis memanglah fasik, tapi walaupun tak murtad tapi fasik. Fasik ni maksudnya bid'ah, sesat, tetap sesat. Sama je macam Syiah.
Tapi kalau cakap dengan suara, murtad. Cakap Allah ada anggota, murtad. Jadi virus tu memurtadkan. Kalau virus corona, mematikan cepat kita jumpa Allah. Tapi virus corona kita takut, kita betul-betul halang. Virus Wahabi kita tak halang. Jadi itu kena pesan tuan-tuan. Jadi perkara tu kena ditengok. Jangan tengok orang tu dia ada apa? Macam saya dekat satu tempat tu. Mungkin dekat tempat lain mungkin tak ada, tapi kalau dekat tempat saya tu, mereka tu daripada kalangan pensyarah, pensyarah universiti. Tak ada tauliah. Tapi dibawa masuk. Kesudahannya dia kata Allahu Akbar, Allah tu besar mana dia kata. Besar, Allah tu sangat besar dia kata. Lebih besar daripada kau terbang. Nampak tak? Dia punya misal dia ialah apa? Jisim. Allah bukan jisim. Jadi perkara-perkara ni bila orang tengok dia tu pensyarah, orang pun ikut dengan dia cakap. Padahal dia cakap tu tanpa tauliah. Jadi pengajaran yang dia ajar tu akan menyelewengkan masyarakat. Itu sebab tu saya katakan penting untuk mengetahui ilmu ni lah. Ilmu ni penting yang pertama. Kemudian kalau kita tak cukup ilmu, ikut tauliah, ikut jabatan agama tu. Tak cukup kita ilmu macam mana nak tapis, ikut jabatan agama. Dan jangan rasa berani. Bila kita rasa okey-okey je, jangan rasa berani. Sebab kalau dah rosak besok, memang tak boleh ubat lagi dah. Yang rosak mungkin bukan kita, yang rosak besok generasi kita. Generasi kita rosak, habislah. Okey ya. Jadi itu tadilah dia punya permainan dekat perkataan syahadatain pula. Tadi kita dah masuk pada perkataan wahdaniyah, kemudian pada perkataan syahadatain. Syahadatain tadi tu ialah dua kalimah syahadah. Jadi nak menyebutnya orang masuk Islam dengan kalimah syahadah, bukan dengan mengatakan Allah di langit. Itu sebabnya hadis yang menyebutkan Allah di langit itu maksudnya itu jadi muttarib. Sebab hadis muttarib ni ada dua tempat nak jadi muttarib. Satu pada sanadnya, satu pada matannya. Sanad boleh jadi muttarib, makna pun boleh jadi muttarib. Dan hukum muttarib boleh tengok pada serendah-rendah kitab pun dia ada sebut bagaimana caranya. Sama ada jamak ataupun pisah. Kalau jamak berserta takwil, kalau pisah tanpa takwil. Dan dah habis ya. Jadi sampailah kita wa khassa lima'rifati aqaidi tauhid man ikhtarahu minal bariyat. Dan Allah mengkhaskan bagi mendapat makrifah ya, makrifah aqaidi tauhid, simpulan iman, aqaidi tauhid, simpulan tauhid. Man ikhtarahu minal bariyat, sesiapa yang Allah menghendaki, Allah memilih daripada bariyat, daripada semua manusia. Dan telah ditentukan bagi mengenal, yakni mengetahui bagi aqaid tauhid akan mereka yang dipilihnya akan mereka yang dipilihannya daripada segala manusia. Dekat sini ada dua maksud. Yang pertama, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Sebab Allah boleh saja nak menjadikan kita tergolong daripada orang kafir, boleh-boleh je. Maksudnya kalau kita lahir-lahir besok, lahir-lahir je, masuk kita pun lahir daripada keluarga kafir dan kita pun dapat kekafiran yang baka. Tetapi Allah dengan kasih sayang dia, Allah lahirkan kita daripada kalangan mak bapak Islam, maka kita dapat Islam baka. Suka juga saya nak sebut, jangan cepat-cepat sangat kita nak menghina Islam baka. Sebab ada beberapa orang yang mengajar manusia supaya benci keturunan Islam baka dia kata. Sebenarnya Islam baka tu, walaupun seseorang tu dapat Islam baka dengan kejahilan, dia tetap terbela bila dia mati besok. Kalau dia dapat Islam baka, contoh saya nak sebutnya, kalau di Islam tapi dia ahli maksiat, kalau dapatlah dia mati dalam Islam juga dia tetap terbela dan dia tetap mulia, dan dia akan dimasukkan dalam syurga selepas dia diseksa. Jadi nak sebutnya Islam baka tetap ada kemuliaan. Dalam masa yang sama, kita juga menganjurkan jangan kita hanya duduk dalam sekadar selamat dengan baka kita je. Jadi maksudnya kita anjurkan menuntut ilmu, kita anjurkan supaya kita bila datang syubhat, datang pahaman-pahaman sesat, kita boleh tolak. Jadi itu yang kita kendaki. Jadi cuma jangan merendah-rendahkan baka-baka, dan jangan pula memada dengan Islam baka. Jadi maksudnya kalau Islam baka, kita tambah ilmu, tapi kalau siapa-siapa yang tergolong daripada orang-orang yang jahil, jauh daripada agama, kita mudah-mudahan kita doakan supaya dia selamat. Sebab Islam tetap selamat. Yang kedua, yang dikendaki dengan makrifah dekat sini, bukan masalah orang dapat Islam saja, tetapi orang dapat satu pengenalan yang khas, seperti mana perkataan dia, wa khassa. Pengenalan yang khas ni adalah pengenalan yang ada pada
para awliya. Maksudnya pengenalan yang didapat tu sedikit pengenalan yang luar biasa, seperti mana ada satu kisah yang disebutkan daripada yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Satu orang laki-laki dia nampak Nabi Musa nak pergi berkhalwat, nak pergi bersuluk di Tur Sina. Bila nak pergi berkhalwat, saya suka dengan nak sebut yang tuan-tuan ya. Suluk-suluk ni, khalwat ni sunnah para nabi. Nabi-nabi semua dia ada tempat, ada mihrab dia. Ada mihrab dia, tempat dia nak bersendiri untuk dia bermunajat kepada Allah, asing daripada manusia. Dia pergi sendiri dulu. Selepas dia bersendiri, selepas dia bersuluk, baru dia berdakwah. Yang berlaku pada kebanyakan penuntut ilmu sekarang, mana dia buat dulu? Dia pergi berdakwah dulu, lepas tu baru dia nak bertaubat. Sepatutnya mesti dia menempa diri dia dulu, baru dia pergi berdakwah. Seperti mana sunnah Nabi. Nabi khalwat dulu. Nabi Musa juga berkhalwat. Jadi nak sebutnya dekat situ ibarat ataupun dekat situ satu kisah ataupun satu tanda ataupun dalil yang kita kadang-kadang kita lalaikan. Jadi Nabi Musa ketika dia nak pergi berkhalwat di Tur Sina, Nabi Musa ditahan oleh satu orang laki-laki. Laki-laki itu pun rajin berkhalwat juga. Dia pun bersuluk dekat gua juga. Jadi dia bertanya kepada Nabi Musa, dia jumpa Nabi Musa, dia kata boleh tak minta doakan kepada Allah, engkau kalimullah, engkau kan perkataan Allah, engkau kan kalam Allah. Dia kata boleh tak mintakan dekat Allah supaya berikan kepada aku akan makrifah sebesar kaki semut. Dia kata maksudnya dia bukan nak makrifah macam nabi-nabi, bukan. Dia nak makrifah sikit je. Makrifah ni maksudnya dia nak ada hubungan. Dia nak ada pengenalan dengan Allah. Jadi dia kata boleh tak minta kepada Allah supaya aku dapat makrifah sebesar kaki semut. Pendek ceritanya Nabi Musa pun pergi munajat, kemudian Nabi Musa pun doakan kepada dia untuk dapat makrifah seperti mana yang diminta sebesar kaki semut. Kemudian Nabi Musa pun dalam perjalanan pulang ke rumah, Nabi Musa berselisih lagi dengan orang tadi itu, tetapi kali ini dengan keadaan yang lain pula. Orang tadi itu tercengang-cengang begitu, memandang ke atas, tak boleh cakap, tak boleh apa. Tercengang. Jadi bila tercengang-cengang, Nabi Musa pun panggil tak mau, sampai disebutkan Allah, sampai diazankan disebutkan Allahu Akbar, dia sedar dia terus mati. Kemudian datang wahyu kepada Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, sesungguhnya kami telah memberikan makrifah kepada hamba kami sebanyak 1/10 daripada kaki semut. Orang tu minta sebesar kaki semut, Allah bagi 1/10 daripada kaki semut je. Orang tu dah tak dapat tahan. Yang didapatkan oleh seseorang tadi tu, itulah yang dinamakan makrifah. Inilah perkara tuan-tuan yang mengenderai seseorang, yang menyebabkan seseorang tu takut. Kita sekarang benda ni tak ada, sebab kita tak mengikut disiplin para ulama. Kita tak ada. Suluk kita kata bid'ah, kita kata betapa. Padahal benda tu Nabi buat tak? Padahal Nabi Musa buat tak? Padahal Nabi-Nabi buat tak? Padahal para wali buat tak? Mereka buat. Tapi kita kata apa? Kita kata bid'ah. Jadi sebab itu dekat kita tak ada. Sebab yang kita ada hanya cakap, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata akhir zaman akan intisyarul alim. Maksudnya agama akan bertempiaran. Maksudnya akan tersebar agama pula, ilmu ni akan tersebar. Maksud ilmu tersebar tu, maksud Nabi ialah semua orang akan bercakap macam ilmu tapi salah. Sebab orang jahil pun cakap, orang alim pun cakap. Bukan bererti orang jahil jadi alim, tak. Orang alim cakap standard dia, orang alim cakap betul lah. Tapi orang jahil cakap standard dia. Kemudian Nabi cakap orang perempuan pun baca Quran, orang lelaki pun baca Quran. Pada kita nampak macam betul. Tapi sebenarnya dekat situ sebenarnya nampak fitnah. Sebab kalau dekat situ dia kata, kenapa dia katakan orang perempuan baca Quran, orang lelaki pun baca Quran? Zaman dulu yang pergi ke masjid orang lelaki-lelaki, orang perempuan duduk rumah, kemudian mereka bertanya apa hari ni yang dapat daripada Nabi kan. Jadi orang perempuan ambil terus daripada Nabi ke ataupun ambil daripada para sahabat? Jawapan dia ambil daripada para sahabat. Sahabat dia ada tak halakah dia? Jawapan dia sahabat ada halakah. Selain daripada halakah zikir, mereka ada halakah untuk sembang-sembang tentang agama. Seperti mana yang warid dalam asbabun nuzul ayat itu.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta. Hadis tu Nabi Allah kata, hadis pula ayat Quran tu Allah kata pergi sabarkan diri kau, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Pergi sabarkan diri kau dengan satu kelompok orang yang duduk berzikir ramai-ramai. Mereka tu kerja mereka berzikir siang dan malam. Ini sahabat Nabi ni. Dia buat majlis zikir macam ni, macam apa? Macam kita zikir hari Khamis malam Jumaat. Nabi tak pernah buat pun. Tapi mereka buat. Nabi kata pergi sabarkan diri kau, duduk dengan geng zikir. Nabi kata. Dengan geng zikir. Jadi Nabi pun cari mana geng zikir ni, mana kumpulan-kumpulan zikir ni, Nabi cari. Bila cari Nabi pun jumpa, Nabi pun tanya, "Apa yang kamu buat?" Mereka kata, "Kami duduk sini berzikir mengingat Allah dan kami berzikir kerana memuji Allah kerana nikmat yang Allah berikan daripada Islam dan daripada wujudnya engkau, daripada adanya engkau." Maksudnya daripada kelahiran Nabi. Jadi mereka ada geng dia. Jadi bila orang perempuan bertanya dengan sahabat, mereka bertanya dengan benda yang belum putus ke dengan benda yang dah putus? Jawapan dia benda yang dah putus. Bererti bila orang perempuan tak baca Quran ketika tu, dia ambil ilmu tu daripada suami dia. Suami dia dah muzakarah dengan kelompok sahabat. Ayat Quran tu tak dapat dimanipulasi. Boleh faham? Tetapi akhir zaman semua orang baca Quran. Orang lelaki pun baca Quran, orang perempuan pun baca Quran. Kesudahannya isteri faham lain, suami fahamlah lain. Nampak tak? Itu sebenarnya maksud dia. Sebab Nabi meriwayatkan hadis tu pada masalah fitnah, bukan pada masalah nak menyebut tentang kemuliaan ilmu, bukan. Jadi Nabi sebut akhir zaman akan jadi fitnah. Orang perempuan baca Quran, orang lelaki baca Quran. Orang budak-budak baca Quran, orang dewasa baca Quran. Orang Islam baca Quran, orang munafik baca Quran. Orang munafik siapa? Orang kafir. Agak-agak tuan-tuan, orang kafir baca Quran dapat hidayah ke tak dapat? Tak dapat. Sebab yang mendapat hidayah ni siapa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan lil muqriin, bukan siapa yang baca terus dapat hidayah. Tak, lil muttaqin, orang yang takut. Macam mana nak dapat takut? Yang tadi, yang khalwat, yang betul-betul menuju macam mana yang orang yang tercengang-cengang tadi dapat. Cuma makrifah yang dia dapat pada kisah itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, makrifah seperti ini makrifah bagi orang yang fana. Tapi makrifah yang ada pada para aulia yang mengajar orang dan juga kepada para nabi, mereka Allah mentakdirkan mereka dapat mengawal. Itu sebabnya mereka tak mati. Tapi mereka ada permainan dalam. Memang mereka ada kesakitan, tapi mereka tak mati. Jadi Allah gunakan nyawa mereka itu supaya mereka cuba berusaha menarik perhatian Allah, berkhidmat kepada agama Allah, mengajak orang kepada mati sementara dia belum mati. Maksudnya ajak orang macam tu. Tapi kalau sampai masa Allah matikanlah dia. Jadi mereka ada satu perasaan. Itu sebabnya tuan-tuan, takwa yang ada pada mereka ni, satu saya kata kita tak ada takwa. Takwa yang ada pada mereka ni seperti mana yang disebut dekat sini, wa khas. Jadi maksud perkataan dekat ayat ni yang dikatakan wa khassa li ma'rifati aqaidit tauhid ni dua makna. Yang pertama yang kita dapat, alhamdulillahirabbil alamin, Allah bagi kita jadi orang Islam. Walaupun kita ahli maksiat, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam Islam. Sebab yang pertama, kita harap syafaat Nabi. Sebab kita nak jadi orang soleh tak mampu tuan-tuan. Tak mampu. Kita nak jadi orang soleh tak mampu. Jadi harap-harap Nabi bagi syafaat dia. Jadi maksudnya walaupun kita ahli maksiat, dapat syafaat Nabi, kita banyak selawat dekat dunia ni, banyak sebut-sebut Nabi, banyak kasih-kasih Nabi, Nabi kenal kita, Nabi selamatkan. Jadi selesailah kita daripada azab. Ataupun ini kita tak nak, tapi kalau terpaksa nak buat macam mana kan? Maksudnya ataupun kita kena seksa dalam neraka tetapi kita masih Islam. Habis seksaan kita pun masuk syurga. Itu yang paling akhirlah, tapi kita memang tak nak sebab siapa yang sanggup menahan api neraka. Tapi kalau dah tak dapat, baik masuk daripada masuk api neraka kekal sebagai orang kafir, baik masuk api neraka sekejap lepas tu masuk syurga. Nanti ada masa saya baca satu hadis yang menceritakan orang yang paling akhir masuk syurga. Kesian tuan-tuan, kesian memang kesian. Tapi ada pengajaran dia. Nabi sayang sangat dekat kita sampai orang yang paling akhir tu Nabi tak sanggup untuk bersenang-senang dalam neraka sebab ada seorang dalam tu. Yang seorang tu kitalah Nabi Muhammad. Lepas tu pula orang yang keluar tu yang paling akhir.
Dia ketika ditanya, ibarat dalam hadis tu menceritakan lebih kurang, ketika ditanya, dia seolah-olah macam dah tak nak masuk syurga. Sebab dia anggar kepala dia memikir, otak dia memikir, ada ke lagi tempat? Cuba tuan-tuan bayang, daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kan? Sampai akhir zaman berapa juta-juta, berapa ramai orang tu, kan? Lepas tu dah berapa ramai orang, dia orang paling akhir sekali ni. Jadi ada ke lagi rumah? Dia tanya, ada ke lagi rumah? Ada ke lagi tempat nak duduk? Nabi sebut dalam hadis tu, rumah orang yang paling akhir itu, dia punya saiz dia ialah sebesar Iraq dan Syam. Cuba dah fikir. Sebesar Iraq dan Syam. Seronok ke tak seronok? Saya tak tahulah, kalau saya tempat makan dekat sini, bilik air dekat Masjid Puncak Alam, oh tak daya nak pergi. Tapi nak sebutnya apa, kalau nak fikir daya lah, kan. Kalau nak fikir daya, tak daya kita. Jauh nak jalan. Kalau bilik kat sini, bilik air dekat Masjid Puncak Alam, jauh nak pergi. Tapi kalau syurga, orang yang paling jahat diampunkan di Allah Taala, masuk besok, rumah dia besar Iraq dan Syam. Jadi tuan-tuan fikirlah agak-agak yang Allah beri kepada nabi-nabi, para wali, berapa besar dia. Kemudian orang-orang yang dapat duduk dengan Nabi. Orang yang dapat duduk dengan Nabi ni, tuan-tuan tak azan ke? Nak azan ke tidak ni? Tak ya? Tadi tak beritahu, saya tak berhenti. Kita belas, kita berhenti sekejap lagi. Kita berhenti sampai wabak tu, ya. Kita berhenti sampai wabak tu. Jadi boleh bayangkan, ya. Bayangkan bagi orang yang banyak salawat, kemudian banyak pula amal soleh, banyak salawat, dapat duduk dengan Nabi. Dapat duduk dengan Nabi, dapatlah rumah yang paling besar. Jadi itu gambaran yang kita nak tunjukkan, bahawa nak menunjukkan adanya iman dalam hati kita, walaupun kita ni ahli maksiat, dia bernilai. Cuma bukanlah maksud kita untuk kita jadi ahli maksiat, tidak. Tapi kita kan tak mampu. Kita usaha sekadar mana yang kita ada daripada kesihatan dan daripada umur kita. Tapi mana-mana yang kita cuai, kita mesti minta ampun. Itu je lah yang kita mampu. Baik, terus saya habiskan sikit lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil ayati wal alwadihat. Saya rasa tak boleh baca lah saya, sebab wassalatu dia ada syarah dia, wassalamu tu pun dia ada syarah dia. Kemudian dekat sayyidina tu, perkataan sayyid tu pun dia ada syarah dia. Kemudian nama Nabi Muhammad tu pun ada syarah dia. Kemudian ayat wadihat, yang itu pun dia ada syarah dia. Kemudian wa ala alihi itu pun ada syarah dia. Wa ashabihi, sahabat-sahabat Nabi pun ada syarah dia. Wa tabi'in pun siapa, ada syarah dia. Lahum bil karamat. Jadi saya rasa saya berhenti takat ni dulu. Jadi tuan-tuan tandakan dekat wassalatu wassalamu. Mula tu, ya, wassalatu wassalamu. Ataupun tandakan dekat minal bariyat. Minal bariyat tu palang, kan? Minal bariyat tu palang, kan? Nanti kita sambung pada wassalatu wassalamu. Baik, kita berhenti setakat ini dulu. Nanti insya-Allah lagi akan datang kita sambung. Dan insya-Allah lagi akan datang, kalau saya ada kelapangan, saya akan ambil lagi beberapa kitab untuk memberi keyakinan kepada tuan-tuan supaya kenal orang-orang, supaya kenal pahaman-pahaman yang salah dan kenal pahaman-pahaman yang betul. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi wa rzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini surau, diberi berkat kepada isi ini surau, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang tinisbah qaryah kepada ini surau, dan diberi berkat juga kepada kita, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita, dan seluruh keturunan kita, dan seluruh orang yang tinisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah. Himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga. Dan makbulkanlah juga kiranya ya Allah segala permintaanku yang telah beradat aku mohon kepada dalam setiap akhir majlisku yang tidak dapat aku bacakan pada kini hari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih.